Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Edi kongsi. Hari ini nak cakap pasal lari pakai slipper. Ini ada slipper yang aku masukkan tu. Kalau tengok sekali pandang macam slipper Wasadi kan. Okay, so dalam video ni aku akan ceritakan fakta. Lepas tu kemudian aku akan ceritakan pendapat aku lah. So first disclaimer, aku bukan orang yang dah lama jogging, aku bukan orang sukan. Aku baru je mula dalam 3-4 bulan yang lepas. Dan hari ni aku nak tunjukkan pendapat korang tentang pendapat aku sendiri tentang berlari menggunakan slipper ni. Okey, jom kita tengok fakta yang pertama. Okey, yang pertama, slipper ni nama dia jenama dia ialah B&M Cayman. Tapi kat Malaysia ni dia diedak oleh satu syarikat yang nama dia lebih terkenal Y Sandal lah. So dalam Malaysia biasa orang akan panggil slipper ni Y Sandal, tapi jenama sebenarnya dia ialah B&M Cayman daripada Taiwan. Okey, yang kedua, kalau korang tengok slipper ataupun sandal ni, dia material dia satu jenis je. Dia macam seolah macam Eva foam lah, dia macam foam, macam plastik lembut ni. Dia tak ada tapak dia pun satu bahan yang sama. So dia just macam dia dibentuk satu biji ni menggunakan bahan yang sama lah. So korang jangan expect lah tapak ni ada getah ke apa, tak ada. Dia satu bahan. Lebih kurang macam Crocs lah, Crocs original tu kan. Okay, yang ketiga, kalau korang nak beli slipper ni, biasanya dia akan bagi korang ukur kaki korang daripada tumit sampai ke ujung jari yang tengah ni, jari telunjuk jari kaki ni kan, paling atas dan paling bawah ni. Dan ukuran tu dia akan menentukan korang punya saiz kasut lah. Okay, kalau korang tengok kat website ataupun dekat page Shopee dia orang, dia akan kita boleh tengok saiz apa yang patut korang pilih lah. Macam aku ni, aku pilih saiz 43-44 sebab aku ukur kaki aku macam 27 point something lah. So pastikan korang pilih kasut yang sama saiz lah dengan korang, jangan pilih kasut yang lebih besar ataupun lebih kecil. Sebab dia, kalau korang lari pakai ni, kita nak make sure dia tak nak terlalu longgar atau terlalu ketat lah. Fakta yang keempat, korang dinasihatkan untuk pakai stokin yang ada jari ni, nampak? Dia ada jari kat tengah supaya korang boleh pakai kat slipper ni lah. Jangan pula pakai stokin biasa. Okey, stokin ni pun dia ada dekat dalam website dia, ataupun korang cari je stokin yang sesuai. Yang ni aku pilih jenama yang sama, B&M Cayman, tapi aku macam salah pilih saiz sikit lah. Sebab yang ni dia saiz L, maksimum dia 27 cm tau. So kaki aku macam terlebih sikit ni. So kalau kaki korang tu 27, better beli yang besar sikit, XL. Untuk stokin besar sikit tak apa kot. Tapi yang ni pun selesa lah, cuma dia nampak terlebih sikit lah aku punya jari tu. Okay. Kalau kau tengok, kalau pakai dalam slipper ni, okay, dia cantik, nice. Dan kaki korang pun taklah melecet ke, berpeluh ke. Okay, tu tadi fakta lah berkenaan Y Sandal ataupun B&M Cayman running sandal ni. Okay, sekarang aku nak cerita pasal pendapat aku lah. So disclaimer lagi sekali, aku bukan orang yang berpengalaman tentang running ataupun jogging ni. Aku baru start. So ini pendapat noob lah, pendapat seorang yang baru menceburi larian-larian ni kan. Aku tak tahu apa komen hantam dia ni sebenarnya. Okay, sebelum ni aku pakai kasut ni, Puma Soft Ride. So aku pilih kasut ni sebab dia tapak dia lembut, dan dia punya insole dia pun lembut lah kan. Tapi malangnya sebab dah beberapa ratus km aku lari selama beberapa bulan ni, dia dah haus lah. So aku fikir sebelum aku cari kasut next yang aku suka, aku try dulu lah gunakan Y Sandal ni. Pendapat aku yang pertama tentang Y Sandal ni, kalau compare dengan kasut Puma Soft Ride ni, dia lebih mantul lah. Kalau korang tengok tapak dia ni kalau tengok sebenarnya dia tebal tau.
tebal, tapi dia macam spring, dia mantul. Kalau compare dengan kasut Puma Soft-Ride ni, dia macam ada absorber sikit. Dia lembut tapi dia ada menyerap hentakan lah. Kalau ni baratnya macam korang berlari atas spring. So dia agak mantul, tak keras, dia mantul sikit. Jadi dia mungkin akan kacau korang punya pace sikit lah. Kalau macam aku macam terlari laju sikit lah, dan dia kacau sikit heart rate aku kalau aku nak maintain heart rate yang low. Okay, itu membawa ke point aku yang nombor 2. So maksudnya pakai kasut wide sandal ni dari segi hentakan itu boleh dikatakan selesa lah. Tapi kita tak boleh compare dengan kasut lah. Kasut of course dia ada ankle support ni kan. So beza utama dia ialah slip-on ni dia tak ada ankle support. Jadi kalau korang jenis ankle yang tak berapa kuat, ataupun yang memang korang ada injury sebelum ni, so cuba hati-hati lah pakai wide sandal ni. So aku rasa tu mungkin antara yang boleh korang take note kot. Macam aku ada macam Achilles inflammation sikit kan. So kalau aku lari yang kat kawasan yang berlompat-lompat sikit, agak seram lah. Okay, masuk yang kejap tadi aku dah kira macam dah kira 10 km lah mileage slip-on ni. Kalau nak ikutkan dari segi keselesaan, masa yang first 5 km tu dia rasa licin sikit. Apa maksud licin tu, maksudnya kau rasa macam slipper tu nak tercabut, tapi sebenarnya tak. Sebab apa? Kalau kau biasa pakai slipper kan, dalam kepala kau mesti nak grip dekat dia punya ni kan, dekat ibu jari ni kan. Kita nak selalu rasa macam nak grip, sebab kita takut slipper ni tercabut. Tapi sebenarnya guna wide sandal ni korang relax je, kaki ni relax dan lari macam biasa. Slipper ni takkan tercabut kalau ikut size lah, kalau korang ikut size. Okay, so bila 5 km yang pertama tu aku akan keep on grip benda ni. Bila keep on grip ni, kaki kau akan jadi macam cramp lah. Macam cramp lah kat sini sebab asyik grip je kan, macam cuak benda tu tercabut. Tapi sebenarnya bila dah relax kan, dah relax sebenarnya dia selesa je, dia macam biasa je. Okay, tu antara tips lah kalau first time guna wide sandal ni. Okay, seterusnya dia orang kata kalau first time guna slipper ni, make sure bilas dengan air dulu. Masa aku try tu aku tak bilas, aku terus pakai je dengan slip sokin ni. So ada rasa macam licin sikit, mungkin sebab ada lilin ataupun minyak dia lah, daripada dia punya molding punya hilang tu kan. So better korang bilas dengan air sikit, bagi lap-lap kering, lepas tu pakai lah. Okay, masa larian yang kedua, the next 5 km tu dah lebih selesa sikit lah berbandingkan wide sandal ni. Tapi dia punya dari segi macam aku cakap tadi, ankle support dia memang tak boleh compare dengan kasut lah. Cuma lagi satu, kalau korang pakai slipper ni, macam mana-mana slipper pun masalah dia ialah batu masuk kat dalam bawah ni. So kalau macam batu kecil tu okey lah kot. Kadang-kadang batu besar tu kena pakai tangan jugalah. So dinasihatkan juga lari kat kawasan yang jalan tar okey lah kan. Kalau jalan berbatu tu mungkin kemungkinan ada batu masuk kat bawah ni, mungkin menyebabkan tak selesa lah. Okay, yang kelima, sebab mungkin ni slipper, dan bahasa Inggeris slipper ni pun flip-flop kan. Kenapa orang panggil flip-flop? Sebab biasa flip-flop ni kalau kita jalan, tapak ni dia akan plak bunyi tu kan, flip-flop kan, macam slipper Jepun. Tapi sebenarnya kalau korang pakai slipper ni, sebab dia punya cutting ni lain sikit kan, bila korang lari sebenarnya dia tak akan berenggang tau daripada korang punya tumit. So takkan ada macam slipper tu lah, dia akan bunyi-bunyi ke apa ke, tak ada. So dia akan lekap macam korang pakai kasut biasa. Itu adalah antara pendapat. Okay, tu sedikit sebanyak fakta dan juga pendapat personal aku berkenaan tentang wide sandal ni. So sebagai conclusion ni, bagi aku slipper ni is a good alternative lah pada kasut yang sedia ada. Dan aku rasa pun tak sesuai kot kalau untuk competition. Tapi untuk slow runner macam aku ni, lari pun tak lepas daripada pace 6 ke kan. Pace 6 tu maksimum lah. Kadang pace 7, selalu pace 7, pace 8. Ini memang sedap lah. Aku ada try juga nak lari laju sikit kan, tapi dia rasa macam belum tahap lagi lah. So in conclusion, aku rasa kasut ni memang bagus lah untuk korang guna sebagai backup lah. Katalah kasut basah ke kan, untuk recovery ke, ni alternatif yang bagus, yang good to have lah.
Dan ingat kasut ni dia Riva foam, jangan letak kat tempat panas, nanti dia kecut. So simpanlah kat dalam rumah tu pun ada dalam gubuk kasut. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Edo kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.